moderator dan juga Ketua Dewan Muslimat. Seperti mana yang saya sebutkan dalam beberapa wacana semasa sebelum daripada pemilihan, kita akan melaksanakan segala tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh pemimpin terdahulu. Khususnya yang dekat dengan kita baru ini adalah Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi dengan beberapa penambahbaikan. Saya dah gariskan 5 perkara lah. Yang pertama adalah mendepani isu rakyat di negara ini dengan berkesan. Yang keduanya adalah pemuda harus bersifat inklusif, bukannya eksklusif. Yang ketiganya, pemuda harus menjadi check and balance kepada parti. Yang keempatnya, kita perlu memposisikan pemimpin berbakat dalam pemuda ni. Dan yang kelimanya adalah kita perlu memperteguhkan terbiah ni untuk penyatuan. Jadi tempoh ada masa yang ada tu hanya setahun setengah saja kita anggapkan. Sebab sekarang sudah bulan 11, bulan 12 kita planning dan sebagainya. Kalau kita boleh laksanakan, maknanya pada bulan 1 tahun depan. Dan itu tempohnya sampai 2014. Saya kira kalau lah pertengahan tahun 2014, makanya kita ada lebih kurang dalam setahun setengah saja. Ya. Jadi ini saya rangkumkan kepada satu moto yang saya garapkan, iaitu dinamik kepada tarbiyah, inklusif kepada dakwah, dan yang ketiganya adalah peduli kepada rakyat. Ini boleh rangkumkan begitu. Itu sajalah dia punya apa yang kita nak bawa, dan benda ni saya akan bentangkan dan kita akan sharing di dalam pemuda bagaimana kita boleh garap di sini. Isu yang paling utamanya lah kenapa kita buat semua ini, kerana kita nak menjadi pemimpin Malaysia. Maknanya pemuda PAS ini harus berada di tengah-tengah masyarakat, menjadi pemimpin. Bukan hanya kita menjadi pemimpin kepada parti kita, tapi kita harus menjadi pemimpin kepada rakyat. Ini harapan rakyat Malaysia kepada kita, bahawa kita harus menjadi pemimpin kepada mereka. Itu saja. Allah. Terima kasih saudara. So saya terus kepada Kak Lah lah. Kak Lah dah lama dan sudah berpengalaman memegang Muslimat. Berapa penggal? Kak Lah? Untuk Ketua Dewan Muslimat penggal kedua. Penggal kedua. Okey. Ya. 2 tahun yang lalu dan masuk tahun yang ketiga lah. Okey, jadi mesti ada satu hala tuju yang baru yang ingin Kak Lah terapkan ke dalam Dewan Muslimat PAS Pusat. Ya, silakan Kak Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator dan terima kasih juga kepada saudara adinda saya, saudara Saizan Kayat. Tahniah di atas pelantikan yang dipilih untuk menjadi Ketua Pemuda. Sama sebagaimana Dewan Pemuda, Muslimat adalah sayap kiri kepada Parti PAS itu sendiri, di mana kita melihat banyak perkara yang perlu kita tambah baik dalam Dewan Muslimat. Sebelum ini Kak Lah berada dalam Dewan Muslimat PAS Pusat dah begitu lama, lebih daripada 15 tahun berada dalam Dewan Muslimat PAS Pusat dan menerajui sebagai Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat masuk penggal kedua. Dan sebelum ini saya berada di jawatan naib dan timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat. Kak Lah melihat banyak isu yang terutama yang berkaitan dengan wanita perlu ditangani oleh Muslimat. Apalagi kita melihat hari ini kita adalah satu parti politik yang mana kita berdakwah di pentas politik. Kita bukan sahaja menekankan soal tarbiyah, tetapi soal macam mana kita nak menangani isu masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi realiti yang ada pada hari ini masih ramai lagi golongan wanita di luar sana yang masih tidak memahami realiti perjuangan PAS. Sebab itulah kita melihat sokongan dari kalangan wanita Malaysia terhadap parti Islam masih belum tahap yang memuaskan lagi. Jadi sebab itulah ini adalah cabaran Muslimat. Bagaimana di antara perkara yang kita akan bawa perubahan akan datang ialah kita menambah baikkan cara pendekatan kita kepada masyarakat supaya dakwah kita lebih rapat di hati mereka,
boleh diterima oleh mereka, terutama di kawasan-kawasan pendalaman, kawasan-kawasan jauh terpencil, terutama Sabah dan Sarawak. Kita masih kurang pengaruh sokongan terutama dari kalangan pengundi-pengundi wanita. Jadi bagi Kak Lah, kita kena buat satu perubahan dari sudut cara pendekatan dakwah. Di samping itu juga Dewan Muslimat melihat beberapa isu yang besar yang perlu dibuat perubahan. Di antaranya ialah kita kena mengemaskinikan organisasi muslimat dan halwa itu sendiri. Jentera halwa tidak dinafikan oleh semua pihak, mempunyai peranan yang sangat besar setiap kali pilihan raya. Mereka kempen rumah ke rumah rapat kepada pengundi. Tetapi mungkin dari sudut kemahiran, kemahiran ICT, kemahiran penggunaan media baru, kemahiran cara komunikasi dengan masyarakat, macam mana cara penerangan pada masyarakat, pengurusan organisasi, macam mana mengurus jemaah. Banyak perkara yang perlu ditingkatkan lagi dari sudut kemahiran itu sendiri. Begitu juga berkaitan dengan pembinaan generasi pelapis. Kalau melihat ramai adik-adik muda lepasan-lepasan universiti yang memang berminat dengan PAS. Dan memang ini adalah satu aset yang sangat berharga bagi PAS itu sendiri. Dan alhamdulillah kita berperanan hari ini Dewan Muslimat macam mana untuk kita selaraskan, sesuaikan supaya mereka ini boleh memberi sumbangan yang besar kepada perjuangan Dewan Muslimat itu sendiri. Begitu juga berkaitan dengan hubungan wanita dengan Pakatan Rakyat. Sebelum ini masa sesi yang lepas, Kak Lah telah mewujudkan majlis kepimpinan wanita Pakatan Rakyat bersama dengan pimpinan rakan-rakan kita dengan wanita DAP dan PKR. InsyaAllah kerjasama ini akan diteruskan dalam sesi ini untuk menguatkan lagi hubungan kita dengan Pakatan Rakyat dan begitu juga hubungan kita dengan Dewan DHPP, Dewan Himpunan Penyokong PAS yang mereka ini memberi sumbangan yang sangat besar terutama di kawasan pengundi-pengundi campuran. Jadi insya-Allah perkara ini kita akan lihat dan kita akan perkemaskan lagi. Termasuklah dari sudut penambahan cawangan, penambahan ahli dan begitu juga pendaftaran ahli baru yang perlu dititik beratkan daripada sekarang insya-Allah. Okay, terima kasih Kak Lah. Jadi saya nak berbalik soalan kepada saudara Saizan. Kalau melihat kepada kepimpinan sebelum ni, mesti kemungkinan ada tercetus beberapa kelemahan-kelemahan dan kelompangan yang ada di dalam Dewan Pemuda. Jadi apa fokus selain yang disebutkan tadi, fokus langkah pertama untuk langkah pertama yang akan dilakukan lah. Dari segi langkah pertamanya adalah pada saya nama Dewan Pemuda PAS itu perlu ditukar supaya dia lebih bentuk komersial dan dekat kepada pemuda. Sebab atas nama Dewan Pemuda PAS Pusat, dua perkataan tu Dewan dengan Pusat tu dia tak mesra dengan anak muda. So ini kita akan cadangkan supaya ditukar kepada Dewan Pemuda PAS Pusat ditukar kepada Pemuda PAS Malaysia. Jadi itu lebih dekat kepada anak muda. Jadi ini kita minta pimpinan di peringkat PAS Pusat menyemak. Dan berkali kalau perlu, berkali Dewan Muslimat juga mungkin ditukar supaya maknanya lebih dekat dengan lebih mesra sebab tu penjelaan semula. Sebab tu kita kata bahawa kita harus bersifat inklusif, jangan eksklusif. Tu kalau kita cakap Dewan dengan pusat, dia terlalu macam sangatlah eksklusif sangatlah. Macam satu kelompok saja yang nak suka. Even orang pun ada apa nama? Buat joke lah. Dia kata kalau ada pemuda PAS pusat, tentulah ada Dewan Pemuda PAS bawah pusat. Jadi benda tu orang menjadi kelakar lah pula kita kan. Jadi sebab tu saya fikir bahawa kita harus buat yang pertama yang itulah. Yang kedua dari segi anjakan paradigma pemuda ni mungkin sebelum ni kita banyak berada di kedudukan selesa dalam parti dengan program-program dalaman yang banyak, program tarbiyah dan sebagainya, betul. Itu satu yang penting. Pada waktu itu Ustaz Nasruddin banyak memfokus pada program-program dalaman. Situ kita akan terus, tetapi maknanya sekarang ni kita harus bergerak kepada satu tahap yang lain untuk meletakkan diri kita itu menjadi pemimpin negara.
Bermakna bahawa kita adalah government in waiting. Pemimpin yang boleh menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin di negara ini. Jadi maknanya pemuda harus bersedia tu ke arah merubah paradigma tu, meningkatkan paradigma tu, supaya dia lebih sesuai untuk maknanya masyarakat anak muda di luar ni. Kita bukan bagaimana, kita sebenarnya kita berjumpa sebelum saya menjadi ketua muda PAS Pusat ni. Saya berjumpa dengan anak-anak muda di luar. Saya bertanya kenapa mereka tidak bersama dengan PAS, kenapa mereka tak bersama dengan pemuda PAS Pusat. Dan realitinya adalah sebahagian daripada anak muda ni, mereka lebih selesa berada di luar daripada PAS. Ada sebahagiannya masuk parti rakan-rakan kita dalam Pakatan Rakyat, dan ada juga mereka lebih selesa duduk dalam NGO tertentu daripada mereka nak bersama dengan kita. Ini masalah yang kita hadapi. Jadi maknanya di sana saya melihat kenapa bila kita tanya kenapa, kerana dia kata pemuda PAS ini tidak mesra kepada mereka. Jadi seolah-olah mereka menganggap pemuda PAS ni terlalu suci lah untuk mereka. Tak sesuai dengan mereka. Jadi mereka tak boleh nak masuk dengan pemuda PAS Pusat. Jadi ini barrier ni kita kena pecahkan. Kena pecahkan sikit demi sikit supaya kita tu dirasai oleh mereka selesa dengan mereka. Selesa dengan mereka. Sebab tu saya aktiviti pertama saya sebut dalam muktamar, saya akan jaga parking kereta hari ini. Itu sebagai, itu dipanggil peduli tu, dan kita nak membuang satu sifat seolah-olah kita eksklusif. Kita pemimpin yang atas tak boleh turun ke bawah. So ini sebenarnya peranannya, kita mahu merasai denut jadi rakyat ni, ataupun kita anggap sebagai peduli kepada anak-anak muda di bawah ni. Jadi maknanya sekarang ni saya galakkan kepada esko sekolah lain juga membuat benda yang sama juga. Bukan saja dalam komponen kita, tapi harus juga kepada anak muda di segmen di luar ni. Ini penekanan yang harus saya berikan untuk tahap pertama ni. Tahap pertama, dan seterusnya kita akan nilai dan kita akan bergerak seterusnya lah ke hadapan. Okey. Maksudnya buka daripada eksklusif kepada inklusif. Ia sangat menarik ya. Okey, Kak Lah. Eksklusif itu di banner, tidak seolah-olahnya dianggap eksklusif. Orang persepsi pandang luar menganggap itu eksklusif. Kita sebenarnya tidak membina. Itu mereka anggap begitu. Makanya kita kena pecahkan dengan maknanya pendekatan pemerintahan yang lebih inklusif. InsyaAllah lah kita doakan berjaya. Start dengan langkah pertama. InsyaAllah. Okey, so Kak Lah, kita soalan yang insyaAllah terakhir lah. Dari segi tarbiyah merupakan core business PAS. Cuma kita lihat akhir-akhir ni oleh kerana PAS lebih menjurus kepada politik, mungkin tarbiyah tu nampak dikesampingkan. Apa cadangan dan perancangan Kak Lah sendiri untuk Dewan Muslimat lah? Sebelum Kak Lah menjawab soalan berkaitan dengan tarbiyah, Kak Lah nak sambung sikit macam mana Dewan Muslimat menangani isu orang muda. Sebab dalam Dewan Muslimat pun ada muslimat muda. Jadi kita dalam Dewan Muslimat, macam sesi yang lepas, kita telah menubuhkan 3 entiti penting, iaitu Nisa, Brigade dan Amirah. Ini adalah platform yang Dewan Muslimat PAS membuka seluas-luasnya untuk Dewan orang muda terlibat dengan Dewan Muslimat. Maknanya bagi mereka yang minat dengan politik, terus direct bersama dengan Amirah, ini adalah lajnah politik untuk muslimat muda. Bagi mereka yang berminat dengan uniform, macam unit amal, kita latih brigade, dan kita melihat sepanjang muktamar peranan brigade cukup besar seiring dengan unit amal pemuda. Begitu juga bagi mereka yang masih lagi ada kepentingan-kepentingan lain, tak mau terlibat secara langsung tetapi ingin menyumbang pada PAS, mereka boleh terlibat dengan NGO Nisa kita. Jadi itu ruang yang kita buka untuk wanita muda. Jadi tidak ada alasan bagi wanita muda untuk bersama dengan kami, insya-Allah. Berkaitan dengan soalan tadi tarbiyah, sebenarnya tarbiyah ini bukan bermaksud dalam bentuk hanya program khusus
seperti usrah, muqayyam, tamrin. Semua pemimpin yang ada pada hari ini adalah lahir daripada tarbiyah PAS. Macam tengok bagaimana pemuda kita, walaupun dia golongan profesional, tetapi keberadaannya dalam tarbiyah PAS membawa fikrah yang jelas, alhamdulillah. Samalah juga dengan Kak La dan pimpinan yang lain. Jadi tarbiyah bukan sahaja-sahaja kita boleh ukur dalam bentuk usrah, tetapi penghayatan terhadap perjuangan terdapat dicernakan melalui perjuangan dia. Jadi kita melihat di antara isu besar hari ini kita kena tekankan di soal iaitu macam mana nak melahirkan kepribadian dan akhlak yang tinggi. Kadang-kadang orang itu usrahnya hebat, ilmunya hebat, tetapi akhlaknya masih boleh dipertikaikan. Jadi perkara inilah sebenarnya ada kepincangan, ada kelompangan di sana. Jadi kita nak melahirkan tarbiyah yang bukan semata-mata teori, tetapi jaga praktikalnya di sudut amalinya. Jadi Kak La melihat perkara ini besar dan insya-Allah Kak La mengharapkan isu tarbiyah bukan hanya terangkum dalam lajnah tarbiyah. Semua lajnah dalam dewan mesti mengambil tarbiyah ini sebagai asas. Maknanya walaupun dia lajnah ekonomi, walaupun lajnah penerangan, walaupun dia lajnah apa yang tak ada kaitan dengan tarbiyah, tetapi kita tidak boleh pisahkan lajnah tarbiyah, ini je yang program tarbiyah. Lajnah lain tak ada kaitan dengan tarbiyah. Semua itu mesti dirangkungi dalam tarbiyah Islam. Begitu juga dari sudut pentarbiahan akibat kita sudah ada sesi lepas, kita sudah ada menubuhkan AFSA, Akademi nakibah untuk Sayyidatina Aisyah, yang mana pengajian Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah yang khas kita lahirkan untuk melahirkan nakobah. Sebab kita melihat masalah isu besar dalam negara kita hari ini ialah kita tak cukup nakobah untuk membimbing usrah-usrah di peringkat cawangan, di peringkat UPU, di peringkat dun-dun, kawasan dan sebagainya. Jadi insya-Allah dengan muslimat menubuhkan Akademi Pengajian Sayyidatina Aisyah ini untuk melahirkan nakabak yang berkualiti dengan sistem sukatan yang tersusun. Alhamdulillah. Dan kita akan perbanyakkan lagi, perluas lebarkan lagi program ini ke seluruh negara. Setakat ini kita sudah ada di peringkat pusat dan kita lebarkan ke Pantai Timur di Sabah dan insya-Allah kita akan perluaskan lagi di seluruh negara supaya lebih ramai lagi tenaga-tenaga yang murabbi yang akan mendidik tenaga-tenaga muslimat di peringkat bawah, insya-Allah. Bagaimana komen saudara? Tentang tarbiyah Saya sebenarnya begini, tarbiyah ni pada pandangan saya masalah utamanya adalah pengurusan. Pengurusan tarbiyah. Dari segi konten dan sebagainya tak ada masalah. Tarbiyah ada dua, pada pandangan kita ada dua. Satu yang formal. Formal ni yang macam tamrin, usrah yang Kak La cakap tadi, itu formal. Ada kalau di peringkat kawasan kita ada usrah, bila peringkat negeri ada tamrin, kalau peringkat pusat ada istimak, itu formal. Tetapi yang tidak formal, kehidupan seharian itu sebahagian daripada tarbiyah. Okay? Jadi maknanya sekarang ni, bagaimana kita boleh uruskan satu tarbiyah ini dengan cukup baik. Bila kita nak urus, dia tak dapat lari daripada adanya unsur mengukur kejayaan usrah itu. Okay, secara formal kita mudah untuk mengukur. Tetapi secara tidak formal ni, kehidupan seharian susah untuk diukur. Tetapi di sana ada kaedah-kaedah moden yang boleh dilaksanakan pengukuran ni untuk menentukan. Sebab tu saya kata bahawa usrah ini ataupun tarbiyah ini perlu ada nilai dinamik dalam tarbiyah tu. Dan masalah kita dalam PAS, sebab kita semua orang boleh masuk dalam PAS. Jadi macam-macam. Jadi macam mana kita boleh menyediakan satu pendekatan yang sesuai untuk semua orang. Okay, kalau kita terlalu ketat, keras, orang tak mau join kita. Kalau terlalu lembut, ia tidak berkesan. Jadi itu datangnya perlu kepada dinamik.